juga dengan bab 9 sebenarnya. Bab 10 ni kamu jangan takut nak jawab bila katalah dia ni dah duduk dalam soalan struktur dan kamu wajib kena jawab dia kan. Jadi jangan tinggalkan kosong. Sebab bila untuk bab 9, bab 10, bab 7, bab 8 pun sama juga. Kan daripada tingkatan 5, dia mungkin jawapan tu dia akan pergi mana-mana jawapan munasabah. Kalau dapat mana-mana jawapan munasabah, so untunglah kamu. Kan mana jawapan yang kamu bagi asalkan munasabah kamu akan dapat. Jadi Semua ingat sama cikgu, tapi soalan berbeza cikgu. ya, soalan berbeza. Tapi kehendak soalan tu sebenarnya dia nak sama je. Okey. Kita tengok kejap sikit mengenai bab 10, mengenai kecemerlangan Malaysia dalam pesada dunia. Kita akan lihat kepada apakah tindakan kerajaan Malaysia dalam mengawal penyakit berjangkit. Kan ini kita lihat kepada soalan daripada Melaka. Kan kalau soalan ni kalau kita lihat dia akan pergi juga mana-mana jawapan yang munasabah. So tindakan kerajaan Malaysia mengawal penyakit berjangkit ini pun dia akan pergi kepada soalan kebat pun boleh ni. Memang soalan kebat pun lah. Kan? Okey, apa dia kalau kita kata kat sini tindakan kerajaan Kementerian Malaysia. Kesihatan bertindak proaktif. So kita tengoklah sekarang apa yang Kementerian Kesihatan kita buat kan untuk penyakit-penyakit macam COVID lah habis kita. Kita fikir apa yang kerajaan Malaysia buat. Kalau kata kita tak tahu jawapan dia. Kita fikir COVID sekarang. COVID adalah penyakit berjangkit. Apa kerajaan Malaysia buat? Jadi Kementerian Kesihatan memainkan peranan dia kamu kata. Kan ingat ataupun kamu kata bertindak secara proaktif. Kemudian dia buat pemeriksaan kesihatan secara berterusan. Pemeriksaan kesihatan secara berterusan. So pemeriksaan kesihatan. Ambil keyword dia adalah pemeriksaan kesihatan. Dan memberikan rawatan kepada bangsa. Yang ni kita ambil kepada Kementerian Kesihatan. Yang ni kita ambil kepada Kementerian Kesihatan. Yang pertama keyword kita. Yang ni kita ambil kepada pemeriksaan kesihatan. So rakyat betul lah mengadakan buat pemeriksaan kesihatan contohnya. Kamu buatlah ayat kamu macam mana sekalipun asalkan kamu menunjukkan ayat kamu tu pemeriksaan kesihatan, itulah jawapan dia. Okey. Kemudian yang berikutnya dia buat apa? Beri rawatan. Memberikan rawatan kepada bangsa. Kalau kita tengok COVID, okey diberi rawatan. Yang mana teruk maka dia akan boarded. Kan? Kemudian mengurangkan penularan. Kan? Mengurangkan penularan daripada ibu pada anak kan. Kalau COVID kita kata kepada orang ramai lah kalau kita kata. Kan? Mengurangkan penularan. Kan? So apa lagi? Okey, kan ni kita tengok pada AIDS. Pada AIDS di mana mendukung hasrat PBB dunia bebas AIDS. Dunia bebas AIDS. Di mana dilaksanakan itulah pelan strategik kebangsaan mengakhiri AIDS. Dan kemudian kita ada AIDS sedunia. Dan nampak tak jawapan dia? Mana-mana jawapan munasabah. Kalau kata kamu kaitkan dengan COVID sekarang pun, betul jawapan kamu. Akan jadi betul. Kamu cerita je kan tentang apa. Kamu ingat balik apa dalam COVID, apa dia buat. Apa tindakan contohnya mengadakan sekatan pergerakan PKP. Kamu letak PKP. Jawapan kamu akan jadi betul kat situ. Tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab dia ada mana-mana jawapan yang munasabah kat sini. Kan? Okey. Okey. Contoh dia bagi AIDS. Cikgu tak perasan. Dia bagi tentang AIDS kan. Buat saringan, kuarantin diri, memakai topi muka, kekal berada di rumah. Kan? Jaga kesihatan diri. Jarak 1 meter. Dan mana-mana jawapan munasabah. Itu terpulang pada kita. So ingat kalau naik tentang kalau dia berkaitan mengenai sebab kita tahu untuk kesihatan ni kita lihat kan untuk 2 tahun ni kita alami ancaman pandemik COVID-19 ni. Jadi mungkin kalau nak mudahkan untuk kita dekat dengan kita mungkin soalan dia akan tanya mengenai apa penyakit berjangkit ni. So kita boleh relate dengan COVID-19. Okey. Kemudian next, mengapa kerajaan Malaysia bersungguh mengawal wabak penyakit COVID-19 ni? Mengapa bersungguh-sungguh? Ikut logik kita lah. Kan? So supaya elak rakyat daripada berpenyakit, mengawal penularan, melahirkan modal ihsan yang berkualiti, jangka hidup yang panjang, keharmonian, warga negara yang sihat dan taraf hidup pun meningkat. Sebab tu ini antara contoh lah jawapan-jawapan yang diberi. Kita tengok lagi sambungan dia. Kan? Kemudian sebab apa lagi? Sebab dia perlukan sokongan daripada rakyat dan juga untuk jaga kebajikan rakyat dan mana-mana jawapan yang munasabah. So dalam bab 9 ni kita akan jumpa banyak jawapan mana-mana jawapan yang munasabah. Kan?
Okey. Okey, kemudian kita tengok kepada soalan yang berikutnya. Kerjasama dalam kalangan masyarakat penting bagi mengawal penularan kerjasama wabak penyakit di Malaysia. Beri ulasan anda. So kat sini kerjasama dalam kalangan masyarakat penting bagi mengawal penularan penyakit. Okey, cikgu nak tanya sekarang. Okey, kerjasama dalam kawalan ini dia nak apa? Soalan ni nak apa? Cuba tengok betul-betul. Dia Menyokong nak dasar apa? kerajaan dalam usaha membendung penularan wabak penyakit. Okey, dia nak apa? Dia Apa nak kehendak kerjasama- soalan? Dia nak Kerjasama dalam kalangan masyarakat. kerjasama. Okey, kerjasama dalam masyarakat tu apa yang dia nak? Kerjasama dalam masyarakat? Kerjasama masyarakat Membendung penularan Dengan wabak. langkah-langkah. Hmm? Langkah-langkah Betul, yang Pak diambil oleh Langkah. masyarakat. Cara. Cara betul. Betul. Maksudnya kat sini cara kita nak wujudkan kerjasama dalam masyarakat. Maksudnya macam tu. Kerjasama dalam kalangan masyarakat penting bagi mengawal penularan penyakit jangkit. Okey, kalau cikgu akan ambil benda ni, ini adalah yang cikgu highlight kat sini. Kepentingan. Kepentingan kerjasama dalam masyarakat bagi mengawal penularan penyakit berjangkit. Nampak tak? Kerjasama kerjasama dalam kalangan masyarakat penting bagi mengawal penularan wabak penyakit di Malaysia. Ulaskan ataupun beri ulasan anda. Maksudnya dia nak adalah kepentingan kerjasama dalam masyarakat ni bagi mengawal penularan wabak penyakit. Kan? Okey. Cikgu tahu mungkin daripada kamu tengok kepada soalan. Kamu tengok pada jawapan. Kan? Okey. Jawapan yang dibagi kat sini, dia kata menyokong dasar kerajaan dalam usaha membendung penularan wabak penyakit. Kalau kita kata kepentingan, okey cikgu tanya kamu kepentingan kerjasama dalam kalangan masyarakat. Apa kepentingan kerjasama dalam masyarakat? Mengapa ataupun dalam kata yang lain, kalau kamu tak faham soalan cikgu akan tukar soalannya. Mengapa kerjasama dalam kalangan masyarakat ni penting? Mengapa kerjasama dalam masyarakat ni penting? Dapat mewujudkan ada perpaduan jawapan antara yang kaum. dibagi, wujud perpaduan, eratkan silaturahim, wujudkan negara yang aman. Ya, betul. Soalan ni sebenarnya tentang kepentingan. Tapi pilihan jawapan yang diberi kepada kita ni adalah dilebih kepada apa? Usaha, betul tak? Dilebih kepada, yang ni kalau kita lihat, dilebih kepada usaha. Apa usaha? Dan usaha apa? Usaha untuk kerjasama dalam masyarakat ni penting bagi mengawal penularan penyakit. So beri ulasannya dia bagi usaha kerjasama tersebut. Kan? Tapi sebenarnya soalan ni, kehendak soalan ni adalah tentang kepentingan. Siapa yang ikut kelas cikgu yang sebelum ni pun kamu tahu. Cikgu akan pergi pada dua je. Kalau soalan keban ni sama ada langkah ataupun kepentingan. Kan? So kalau soalan ni adalah kepentingan, bukan usaha. Kebetulan dia dapat ni, ini adalah untuk usaha. Tapi kita boleh tukar, twist soalan ni menjadi jawapan kepentingan. Jawapan ni jadi pada kepentingan. Contoh, apa kepentingan? Ke F1, menyokong dasar kerajaan dalam usaha membendung penularan wabak penyakit. Membendung So, penularan wabak penyakit. apa kepentingan dia? Kepentingan dia, kalau kita pergi kepentingan dia akan pergi, penting kerjasama dalam masyarakat ni akan dapat membendung penularan penyakit. Nampak tak? Kalau kamu kata menyokong dasar kerajaan, kita buat. Kita sokong dasar kerajaan. Okey, kepentingan dia apa? Kesan dia apa? Kita dapat bendung penularan wabak penyakit. So kalau kita kata kepentingan apa? Kita dapat bendung wabak penyakit. Okey, yang kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Apa yang Pihak berkuasa. pada kat sini? Cikgu, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, cikgu. Okey, dia mematuhi peraturan. Yang ni mematuhi peraturan, itu adalah langkah dia adalah patuh peraturan. Jadi kalau kita kata kenapa penting adanya, mengapa penting kerjasama dalam kalangan masyarakat ni kalau kita ambil peraturan kan, supaya peraturan dipatuhi. Cikgu tukar sikit ayat dia. Kita kata supaya ada peraturan dipatuhi masyarakat. Dia beza antara dua ayat ni. Satu tadi adalah dia mematuhi ni adalah cara usaha. Apa usaha dia? Patuh peraturan. Okey.
Sekarang ni kepentingan. Apa kepentingan kerjasama dalam kalangan masyarakat ni adalah peraturan dipatuhi dalam masyarakat, dipatuhi oleh masyarakat. Okey, kita ambil itu. Okey, yang ketiga, perintah kawalan pergerakan. Okey, yang ni kita boleh ambil dia, kita boleh jadikan dia sebagai contoh. Kan, mana peraturan dipatuhi oleh masyarakat seperti perintah mematuhi perintah kawalan pergerakan. Kemudian F4 dia kata pengkongsian maklumat berkaitan penularan penyakit. Maksudnya kat sini kalau kita kepentingan dia boleh juga kita ambil, ini kita boleh ambil sebab dia tak ada membawa macam-macam kata kerja. Kan? So kita boleh ambil dia yang ni. Maksudnya perkongsian maklumat berkaitan dengan wabak penyakit. Kenapa penting? Okey, dia soalan ni kalau kata kamu susah sangat nak cari point kan, kamu tukar tulis macam ni kalau soalan kepentingan. Kepentingan biasanya dia akan tanya kepada point yang kat depan. Poin yang kat sini. Apa poin yang ada kat sini? Dan maksudnya kita kepentingan kerjasama dalam kalangan masyarakat. Kalau kita kepentingan kerjasama dalam kalangan masyarakat. So kita rasa macam susah sikit kita nak ingat. Tapi kamu tulis macam ni. Mengapa kerjasama dalam kalangan masyarakat penting? Nampak tak ayat cikgu? Mengapa kerjasama dalam kalangan masyarakat penting? So kamu akan keluarkan jawapan kamu yang lain. Kan dalam penularan wabak penyakit. Kita tengok pula. Dalam penularan, dia tentang penularan wabak penyakit. So kita cari jawapan kita yang berkaitan mengenai penularan wabak penyakit ni. Kalau macam keamanan apa benda kita boleh terima lagi. Silaturahim pun sebenarnya kita masih lagi boleh terima. Di bawah kita nak mengawal ke penularan wabak penyakit ni. Jadi perkongsian kuasa terus ambil je. F5 tidak menyebarkan maklumat yang palsu. Kan? So kat sini mengelak situasi panik dalam masyarakat. So apa kepentingan dia? Dapat mengelak situasi ni. Dan dapat mengelak yang ni. Cikgu. Cikgu, apa maksud sahih cikgu? S-A-H-I-H. Sahih. Apa maksud cikgu? Sahih. Tidak benar. Sahih. Sahih ni benar. Kalau tidak sahih ni maksudnya tak benar lah. Ingat cikgu, sekarang. Okey. Jadi kat sini kalau kepentingan dia elak wujud situasi panik dalam masyarakat. Lagi apa lagi? Apa kepentingan lagi? Yang ni kita mengamalkan sikap prihatin dan tanggungjawab dalam memerangi wabak. Jadi kalau kita tukar daripada kepentingan ni, kita kata dapat menyemai. Kita kata kan menyemai sikap prihatin. Dapat menyemai ataupun dapat memupuk sikap prihatin dan tanggungjawab. Ni kita ambil balik yang ni balik. Boleh kita ambil yang ni balik. Tapi cara kita buat ayat kita tu nampak beza dia. Dengan kita usaha dan juga dengan kepentingan. Itu kita nak bezakan usaha dengan kepentingan. F7, menawarkan diri sebagai barisan sukarela bagi membantu usaha mencegah penularan penyakit. Menawarkan diri sebagai sukarelawan. So apa yang kita ni kat sini mungkin yang jawapan yang kamu bagi tadi di mana boleh bagi tadi apa jawapan yang cikgu dengar tadi, silaturahim tadi kan, mengeratkan hubungan. Kat sini mungkin kita boleh cikgu, kata apa maksud memerangi. Siapa boleh bagi jawapan dekat kawan kamu? Mengeratkan hubungan. Berita kamu dewan. Janganlah suruh tengok kamus dewan. Okey. Melawan ke aku macam tu kot. Macam tu kot. Memerangi ni ialah kita melawan dia. Maksudnya mengamalkan sikap prihatin dan bertanggungjawab bagi memerangi penularannya. Macam kita nak atasi wabak penyakit tu. Kan kita nak memerangi wabak penyakit tu lah. Kita nak lawan wabak penyakit tu. Supaya wabak penyakit tu dah tak ada. Maksudnya macam tu. Jadi kita mesti ada sikap prihatin. Tapi ini kalau soalan dia nak usaha, dia nak peranan. Macam cikgu cakap, kita tukarlah kalau soalan kepentingan, kita tukarlah kepada sikap prihatin dan tanggungjawab dapat dipupuk. Dapat dipupuk jadi macam tu. Menawarkan diri sebagai barisan sukarela. Okey, yang ni kita ambil lah untuk sukarela tadi. Dan mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi mungkin kita akan kata gaya hidup sihat akan dapat membentuk, kita kata kat sini kan, dapat membentuk gaya hidup yang sihat. Kemudian sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga kesihatan. Kebersihan diri dan persekitaran cikgu. Ya, ini pun kita tukarlah. Kita jangan kita kata sentiasa menjaga. So kita kata kebersihan diri dan persekitaran dipelihara contohnya lah. Apa je lah asalkan jawapan kita tu adalah jawapan.
So cikgu nak kat sini kamu nampak beza antara soalan. Kalau sebenarnya kalau katalah kamu dapat soalan tu macam jawapan macam ni lah, jawapan ni sebenarnya tak berapa kena dengan kehendak soalan ni. Soalan ni sebenarnya dia nak kepentingan. Tapi kalau ada soalan bentuk macam tu kita boleh twist je pun. Mungkin kamu ada stok jawapan untuk usaha. Jadi macam mana usaha tu kalau kepentingan tu okey, apa kesan pada tu? Contoh ya, kita sokong dasar kerajaan. Dasar kerajaan apa? Untuk kita nak bendung penularan wabak penyakit. Jadi kalau kepentingan apa? Kepentingan ni kita kerjasama dalam masyarakat ni, kita dapat bendung penularan wabak penyakit. Maksudnya macam tu. Kan? So kita boleh bagi benda tu Okay, so next kita pergi kepada peranan Malaysia dalam isu kemanusiaan. So apa peranan Malaysia dalam isu kemanusiaan? Ini pun sama di mana kita menunjukkan rakyat Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa, bela masyarakat ditindas, kita ada aktiviti sukarelawan, kita bantu golongan yang tak bernasib baik uraian dia. Kita hulurkan bantuan yang ditimpa bencana alam sebagainya. Contoh pelibatan kita dekat Syria dengan Palestin. Kemudian misi kemanusiaan dekat Aceh, misi kemanusiaan dekat Sri Lanka dan mana-mana jawapan munasabah. Ingat kalau soalan bentuk macam ni mana-mana jawapan munasabah. Cikgu kalau soalan sejarah Melaka ada kesimpulan ke? Kalau soalan kebat soalan kebat ya. Tolong letak kesimpulan. Kan? Biasakan diri letak kesimpulan ataupun inference. Kan biasakan diri untuk letak inference. Okay. Okay, next kita pergi kepada peranan Malaysia dalam membantu negara Palestin. So ni apa kita buat untuk kita nak bantu negara Palestin? So pertama isu Palestin. Jadi kita tegakkan isu tu dekat Palestin. Kan? Jadi kita disuarakan oleh semua Perdana Menteri Malaysia. Kita bersuara lantang kat sini. Daripada zaman Tunku Abdul Rahman sampailah sekarang kita bersuara lantang tentang isu Palestin ni. Kan disuarakan sejak zaman Tunku Abdul Rahman. Sebab bila dia kata dengan semua Perdana Menteri, mestilah mula daripada Tunku Abdul Rahman. Kan? Okey, tindakan rejim Israel menjadi asas kepada perjuangan Malaysia di mana keadilan untuk hak rakyat Palestin sebagainya lah. Kemudian kita ada NGO di mana kita ada pertubuhan bukan kerajaan yang mana banyak support Palestin, membantu warga Palestin. Koordinasi membantu warga Palestin. Pak Azin, ini tolong bagi contoh. cikgu cakap Pak Azin. Tolong. Contoh Aman Palestin kan. Contoh Aman Palestin. Cinta Gaza Malaysia tu pulanglah. Bagi salah satu pun dah cukup dah. Kan. Kemudian NGO Aman Palestin kan. So kalau tengok tu membantu secara kolektif ni. Kamu ni je, kamu fikir secara logik kamu baca dekat berita ke apa kan. Kamu dengar mengenai Palestin, apa kaitan dengan Palestin, apa yang kita buat. Contohnya kalau kita buat perhimpunan dekat sini kan, contohnya hari solidariti rakyat Palestin. Rakyat Palestin Kita kata kita buat perhimpunan membantah rejim Zionis dekat KL dekat negara kita ni kan. Membantah buat perhimpunan secara aman ke apa. Boleh. Kamu boleh letak jawapan kamu sebagai ni. Sebab ini apa? Apa peranan kita? Okey, apa peranan kita? Okey. Okay, next kita pergi kepada peranan anda dalam meningkatkan taraf hidup kesihatan di Malaysia. So yang ni mana-mana jawapan munasabah lah. Apa kita nak buat? Kan? So ini ekologi cikgu tak sentuh lah banyak dengan kamu sebab cikgu rasa ni kamu dah tahu apa yang kamu buat. Mengambil makanan seimbang mengikut piramid kesihatan. So cikgu tak nak sentuh banyak kat sini. Kurangkan pengambilan lemak, minyak, gula atau garam. Mengamalkan layu doktrin. Semangat. Siapa yang bercakap ni? Pervin. Cikgu tak nampak sebab cikgu share screen ni cikgu tak nampak sangat. Siapa yang bercakap ni kan. Okay. So kita pergi kepada mengapa konflik kemanusiaan masih berlaku. Soalan kebat. So ekologi kita. Kita fikir kenapa masih berlaku. Tambah sekarang kita tengok apa isu yang berlaku sekarang dekat dunia sekarang. Isu yang paling yang terkini. Rusia. Ukraine kan? Holland. Ya. Rusia dengan Ukraine kan? Itu kita konflik ni lah. Nak tanya. Ya? Ya, apa nak tanya tadi? Bukan Rusia dengan
Anjat saya. Cikgu, bukannya Rusia dengan Ukraine tu dulu dia bukan betul negara yang bersaudara ke? Tapi sekarang kenapa dia orang Ah, berperang? Itu kiranya isu politik lah tu. Isu politik. Kalau kita tengok sekarang pun negara-negara besar ada yang dah ada sokong belah Rusia, ada sokong belah Ukraine apa benda sebagainya kan. Kalau cikgu cerita ni, kita ada habis lambat ni, cikgu nak selesaikan yang ni dulu. Okey. Boleh tanya benda tu, kita tanya dalam grup Telegram nanti. Kan cikgu bagi dalam isu Rusia ringan ni, nanti cikgu akan upload bahan dia nanti apa tu, kenapa berlaku pergaduhan antara dua negara tu dekat grup Telegram. So cikgu selesai dulu yang ni dulu untuk tajuk yang ni dulu. Okey, kita balik kepada sini balik. Mengapa konflik kemanusiaan masih lagi berlaku? So kenapa konflik tu masih lagi berlaku? Ikut logik. Kalau soalan bentuk macam ni kan, kamu ambil lah stok jawapan kat sini kan, dan kamu ingat, kamu buatlah ini sebagai satu benda yang kamu wajib hafal untuk kamu ingat. Kalau dia naik tentang konflik kemanusiaan atau konflik dunia ke apa kan, jawapan dia membawa kepada jawapan benda yang sama. Tiada jaminan keselamatan kepada penduduk, contohnya mengapa konflik kemanusiaan ni. Tamak kuasa kan, kalau kita kata kenapa perang berlaku, tamak kuasa, sama juga ya. Berpotensi ke nanti SPM dia akan tanya tentang konflik antara Rusia dan Ukraine ni? Dia tak berpotensi nak tanya, tapi kalau dalam perang dunia pertama dengan kedua, kalau kata dalam bab 3 tingkatan 4 kan, kalau katalah soalan mengenai perang pertama, perang naik kan, so kamu boleh jadikan isu Rusia dengan Ukraine tu sebagai contoh. Tapi jadikan contoh, jangan huraikan panjang detail lebar mengenai Rusia dengan Ukraine tu, tak perlu. Kita boleh jadikan dia sebagai contoh. Contoh untuk jawapan kita. Kita mention tu supaya pemeriksa tahu yang kita ni ikut perkembangan semasa. Ya, boleh. Kalau pemeriksa tahu kita ikut perkembangan semasa ke apa. Kan? So kalau kita lihat tu dia kalau kita kata ni pun, kalau cikgu tukar soalan dia, mengapa kita kata peperangan masih berlaku lagi pada hari ini? Sama juga, ketamakan kuasa politik, tiada ketegasan di kalangan pemimpin ni, badan PBB tidak beri perhatian, sikap bisu kuasa besar, ini semua jawapan-jawapan dia ni yang kita boleh ambil kat sini. Mencabuli hak negara yang miskin atau tertindas, kuasa negara pergolak tidak didengar macam Palestin lah. Bagilah contoh seperti Palestin. Kan tiada semangat kemanusiaan. Cikgu, apa maksud bergolak? Bergolak ni macam huru-hara lah, bergaduh lah. Bergolak ni huru-hara, dia bergaduh. Tiada kerjasama ahli gabungan. Jadi ni ini untuk kalau ditanya mengenai konflik kemanusiaan masih lagi berlaku. Sebab apa? Okey, bagaimana Malaysia memerangi penyalahgunaan dadah? Ini kan kalau dengan anak murid cikgu-cikgu tak tahulah malam ni dia orang ada ke tidak. Kan? Kalau mengapa dia bergolak, satu kita akan lihat pegang. Bagaimana kita nak memerangi penyalahgunaan dadah? Ingat, kita isytiharkan perang terhadap dadah. Isytiharkan perang. Ingat isytihar perang. Lepas tu kita kenakan hukuman berat kepada pesalah dadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu ingat Interpol. Di mana kita buat kerjasama dengan polis antarabangsa, Interpol. Kan? Ya, cikgu. Kemudian apa lagi yang kita boleh buat kat sini? Kita bersuara lantang dalam PBB. Kan? Biasanya kalau soalan ni kan dia tanya bagaimana kita memerangi penyalahgunaan dadah. Mungkin dia pergi pada 8 markah juga, tapi benda yang utama ini pun adalah fact juga, fakta juga. Kan? So kita akan lihat kat sini kalau ditanya tentang penyalahgunaan dadah lah kan. Pertama kena ingat isytiharkan perang terhadap dadah. Yang kedua kita ingat apa? Dikenakan hukuman berat kepada pesalah dadah ni. Yang ketiga kita kerjasama dengan Interpol kan, ataupun polis antarabangsa. Yang keempat kita bersuara lantang dalam forum PBB. Kita bersuara lantang di peringkat antarabangsa. Contoh kamu bagi jawapan itu. Tetap juga jadi betul jawapan tu. Jadi itu ini antaralah jawapan-jawapan yang ada. Okey. Okay, next cikgu ambil yang 4 je daripada situ. Okay, isu kempen minyak sawit. Kalau kita lihat dalam buku teks kita kan, kita ada, dia bagi kat situ tak silap cikgu ada 6 tak silap 6 ke? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 isu global contemporary tu. Malaysia dalam isu global contemporary tu. Salah satunya adalah isu minyak. Kan? So, jelaskan isu minyak.
So kalau jelaskan isu minyak, so kenapa? Sebab isu minyak ni, kempen isu minyak ni kalau kita lihat ni, anti minyak sawit ni adalah disebabkan oleh negara maju yang lancarkan. Sebab apa dia lancarkan? Sebab minyak sawit kita ni menjadi pesaing utama kepada minyak kacang soya. Dekat Ya, Eropah, cikgu. dia orang tak ada minyak sawit. Minyak sawit ni kalau kita tengok dekat Malaysia yang dikeluarkan oleh Malaysia dengan Indonesia ni kan, minyak sawit ni adalah minyak antara minyak yang terbaik tau, minyak terbaik. Tapi yang Cikgu, diwawarkan apa kepada maksud dunia bersaing? Bersaing. bersaing bersaing Macam apa yang melawan lain? ni kot. Dia macam Ah, buy one. Maksudnya dia macam melawan. Dia melawan Macam buy lah one, antara menandingi. satu sama lain. Buy one, buy one. Okey, dia, cikgu. dia melawan antara satu sama lain. Okey, terima kasih yang bantu cikgu tolong translate kan. Okey, kemudian kita lihat kepada kempen ni, okey, sebab ingat dia jadi pesaing utama kepada minyak sawit. Minyak minyak soya ni, kacang soya ni. Kita adalah pesaing utama kepada minyak kacang soya. Okey, lepas tu pula apa yang dibuat kat sini, kita lihat kepada gerakan yang dilakukan oleh pihak NGO pencinta alam dekat Eropah ni. Apa yang dia buat? Dia kata kan, ASA dia kata minyak sawit ni dia kata menjejaskan ASA ni dia kata menjejaskan minyak kacang soya tu satu. Yang NGO pencinta alam ni dia kata apa? Minyak sawit ni dia kata punca kepada pencemaran alam dan juga kemusnahan cikgu. hutan dan juga habitat luar. Jadi dia kalau kita nampak itu antara isu yang dinyatakan kat situ. Sebab tu dia kata dia bantah untuk dikenakan sekatan ke atas minyak sawit. Tapi sebenarnya yang utama dia adalah minyak sawit tu adalah pesaing utama kepada minyak soya. Sebab dia orang tak ada minyak sawit dekat negara dia orang. Dia orang banyak minyak soya, minyak jagung, apa benda sebagainya. Okey. Kemudian Malaysia tangani isu ni dengan menyertai RSPO. Kalau tak ingat apa pernah kan, Roundtable of Sustainable Palm Oil tu kan. Ingat RSPO. Kemudian dia buat apa lagi? Kempen secara berterusan kat sini. Apa kita buat? Kita Kempen buat kempen dilakukan secara berterusan. Kita ada MPSO pula. Kan? So dapatkan skim persijilan Malaysia Sustainable Palm Oil tu sejak 2019. Untuk apa? Untuk jadikan pengeluaran minyak sawit tu lebih mampan, kemudian melaksanakan GAPS ni, iaitu amalan pertanian baik. Kan? Kemudian Malaysia bertindak secara hemah. Maksudnya kita bertindak secara hemah, kita tak gaduh. Kita tak gaduh. Dalam menangani isu anti So minyak. itu ini antara dia tentang kempen. Biasanya kalau soalan ni dalam 4 markah aja. Kalau ditanya ni berapa ni? Ditanya hampir 8 kan. Standard dia ditanya dalam 4 markah aja. So kita bagilah kat sini ingat negara maju yang ni kan. Siapa pengeluar kita? Menggelakkan sebarang konflik dengan sebut negara je lain. negara kita dan juga Indonesia menjadi pesaing kepada minyak kacang soya. Lepas tu kita ambil pula kepada ASA. ASA ni dia kata apa? Dia kata minyak sawit ni jejaskan pengeluaran minyak kacang soya. NGO pencinta alam pula dia kata minyak sawit ni memusnahkan alam sekitar, bawa pencemaran kepada alam sekitar. Lepas tu apa yang kita buat? Kan? So kita menangani dengan kita sertai melalui isu melalui RSPO. Kemudian kita mendapatkan skim sijil melalui MPSO. So kalau tak ingat nama penuh dia dah, kamu ingat tu. MPSO ni tentang apa? Tentang sijil, dapatkan skim pensijilan. So MPSO. So itu dan kita bertindak secara berhemah. Jadi tu Hemat. Ya. Lepas tu kalau soalan kebat, sebagai ketua kerajaan cadangkan langkah elak berlakunya perang dunia. So kita bagi apa langkah untuk kita nak elakkan berlakunya perang dunia. Kan? So kita akan lihat bersahabat dengan semua negara. Kalau kata kita buat tadi kan, kita kata mengamalkan dasar berkecuali boleh, kita bersahabat dengan semua negara, kita hormat negara lain, kita tak campur urusan negara yang lain, kita elak campur tangan kuasa asing, kita adil dengan semua negara, kita sokong mengamalkan prinsip berkecuali dah hubungan diplomatik kan. So elak perlumbaan senjata dan mana-manalah jawapan munasabah kan. So kita boleh bagilah kat situ. So ini antara jawapan-jawapan kalau jawapan kebat. Sebab kalau naik bab 10 ni sebenarnya dah selesai. Kalau naik dalam bab 10 ni sebenarnya kan soalan kebat dia bagi cikgu lah. Cikgu rasa soalan kebat dia agak mudah sikit.
Kan? Jadi kalau kamu ni lah kan, kalau kamu study bab 9, jangan lupa kamu study bab 10. Kalau study bab 10, jangan lupa Okey, study bab cikgu. 9. So cikgu nak buat ingatan lagi lah, kalau kita study, kita mestilah study berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Buku cikgu. Kemampuan. Berdasarkan kepada tajuk. Kalau kata kamu study tajuk 15 yang cikgu buat malam ni, bab 9 dengan bab 10, kamu study lah bab 9 dengan bab 10 tu. Jangan study satu bab je. Kena study kedua-dua bab. Ingat yang tu jangan study 2 bab. Kalau study bab 1 tingkatan 4, maka jangan lupa study juga bab 2 tingkatan 4 sebab dia dalam satu Okey, group. cikgu. Kan? Dia dalam satu group. Kan? Jadi itu yang cikgu kongsi bersama dengan kamu. Ada soalan nak tanya apa-apa? Banyaknya kena Ada, read cikgu. cikgu. Ada. Memang banyak kalau last minute ni kan. So cikgu sarankan caranya sekarang adalah kamu study berdasarkan kepada keyword pada yang cikgu tunjuk dalam kelas-kelas yang sebelum ni. Nanti pun insyaAllah dalam grup Telegram nanti pun cikgu akan masukkan keyword-keyword. Kan, cikgu akan ulang balik keyword yang mana kita dah belajar, fakta-fakta lah yang kamu kena ingat supaya katalah kalau soalan tu muncul, paling-paling tak dari segi fakta kamu dah kuasai. Dan ingat soalan kebat, kalau kamu rasa soalan tu susah macam mana sekalipun, katalah kamu tak tahu nak jawab untuk bahagian esei, kamu tak baca langsung kat bahagian esei mana ni kan, yang tak kena langsung dan sebagainya, kamu cari jawapan kebat yang kamu boleh jawab. Okey, Jawapan cikgu. kebat yang kamu boleh jawab, yang kamu sure kamu boleh dapat 8 markah. Jangan cari jawapan kebat yang dapat susah, markah dia banyak, markah dia yang kita tengok macam faham tak faham je. Cari contoh, kalau mungkin dia tanya peranan, contoh tadilah apa peranan yang perlu kita lakukan, so kita tahu dah peranan dah. Mengapa Persekutuan Tanah Melayu penting kepada pembentukan negara bangsa kita contohnya kan. So kita tahu dia nak tentang kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ke 1948 ke, kamu baca betul-betul soalan tu. Kan, so tu kalau katalah kamu boleh jawab soalan bentuk macam tu, so kamu cubalah bagi jawapan sebaik mungkin. Okey, ada soalan Okey, tanya cikgu. cikgu tak? Ada, cikgu. Okey, jadi itu je, Okey, insyaAllah cikgu. kita Selamat berjumpa malam, lagi cikgu. dalam grup dalam next kelas ke apa benda yang akan datang, insyaAllah. Okey, terima Okey, kasih cikgu. semua atas kehadiran malam Selamat ni. malam, cikgu. Meriah malam ni. Terima kasih Terima kasih, cikgu. Babi. Orang halal Cikgu. Cikgu, baik, cikgu. Baik, Okey, cikgu. good luck Baik. semua. Masih yo. Orang. Baik semua. Okey. Thank you, Babi.